Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar sambungnya mata pelajaran pendidikan tajwid. Masih lagi tajuk mad lazim. Okey, awak boleh bukalah muka surat 32 33. Okey, kata kat sini okey, mad lazim kalimi. Okey, terbahagi kepada dua mad lazim kalimi musaqqal. Okey, iaitu huruf mad bertemu sukun asli secara lafzi. Lafzi tu secara lafaz lah dari mulut, dan huruf mad tersebut diidghamkan. Diidghamkan tu maksudnya boleh, hurufnya boleh dimasukkan ke dalam huruf selepasnya. Okey, maka jadilah huruf kedua itu bertanda sabdu, iaitu tasydid. Dalam bahasa Arab dipanggil tasydid, maksudnya sabdu. Okey, dia bagi contoh kat sini. Yang pertama, surah Al-Fatihah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Okey, tanda, nampak tanda mad kan, huruf mad. Okey, bertemu dengan, okey, kalau tengok di sini huruf lam ada sabdu kan. Okey, itulah yang menandakan dia mad lazim kalim musaqqal yang boleh diidghamkan, dimasukkan hurufnya ke huruf selepasnya lah. Sebenarnya lamnya ada dua kan, sebab dia ada sabdu ni diganti dengan sabdu lah. Okey, nanti saya bagi contoh lain. Okey, tengok yang kedua, surah Al-An'am ayat 80. Qala atuhajjunni. Sama jugalah tanda mad ni, huruf mad waw tu. Nun kan, nampak nun ada sabdu tu. Nun kalau ada sabdu, sebenarnya nun tu ada dua huruf sebenarnya lah. Okey, mad lazim kalim mukhaffaf, mukhaffaf, okey, iaitu huruf mad bertemu sukun asli juga, dan huruf mad tersebut tidak diidghamkan. Maksudnya dia tidak boleh dimasukkan ke dalam huruf selepasnya. Kalau musaqqal tadi boleh dimasukkan ke huruf selepasnya, berbanding dengan mukhaffaf tidak boleh dimasukkan, tidak boleh diidghamkan lah, istilah hukum tajwid. Okey, contoh dia Okey, contoh ayat surah Yunus, perkataan dia ialah al-ana. Okey, al-ana. Okey, nampak kan huruf mad tu bertemu dengan, okey, itulah huruf tak boleh dimasukkan. Dia pun bukan sabdu kan, tanda mati kat sini lam tu. Okey, mad lazim kalim mukhaffaf hanya terdapat pada perkataan ini sahaja dalam Al-Quran. Maksudnya mad lazim kalim mukhaffaf hukum tajwid ini ada satu sahaja perkataan ini dalam Al-Quran, tak ada yang lain. Okey. Okey, kemudian awak tengok mad lazim harfi pula. Okey, harfi ni huruf ingat lagi tak huruf kan, saya pernah sebut sebelum ni. Okey, sama juga terbahagi kepada dua bahagian, harfi musaqqal dengan harfi mukhaffaf. Okey, sama juga. Kalau musaqqal ni maksudnya dia boleh diidghamkan, sama juga, iaitu huruf mad bertemu sukun asli secara lafaz, dan huruf mad tersebut diidghamkan. Maksudnya hurufnya tu boleh dimasukkan ke dalam huruf selepasnya lah. Okey, contoh dia surah Al-Baqarah ayat 1. Okey, alif lam mim. Nanti saya terangkan lebih lanjut ni. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ni? Okey, kalau mad lazim harfi mukhaffaf ni sama juga huruf mad bertemu sukun asli, tapi dia tidak boleh dimasukkan, tidak boleh lah, dan dia tidak perlu pun masukkan. Dia boleh sebut huruf macam tu sahaja. Ayat dia contoh alif lam ra. Okey, saya nak bagi contoh yang lain yang ini. Okey, awak tengok di sini Okey, nampak ni? Nampak tak? Okey, perhatikan apa yang saya nak paparkan di sinilah. Okey, awak tengok mad lazim terbagi pada dua kan, harfi mukhaffaf, musaqqal. Okey, kalau mukhaffaf ni tadi saya kata tidak diidghamkan. Maksudnya tidak boleh dimasukkan selepas huruf selepas huruf sebelahnya tu. Kalau musaqqal boleh dimasukkan. Okey, saya bagi contoh lain. Okey, sebelum saya terangkan ini dengan ini, awak tengok dulu yang bawah ni, nampak tak? Nampak tak yang ini? Ni saya tik tu, istilah dia al-muqatta'ah. Al-muqatta'ah ni potongan-potongan huruf. Okey, huruf-huruf ni ada dalam beberapa surah dalam Al-Quran di awal ayat.
Betul? Sebelum ayat panjang-panjang tu kebiasaannya adalah surah-surah ini. Okey. Kalau awak tengok di sini kan, okey, awak nampak huruf, sebab apa saya bahagikan dua? Sebab apa saya bahagikan dua? Okey, tengok betul-betul. Okey, saya bahagikan dua ni kalau awak tengok dalam Al-Quran kan, kalau awak perhatikan huruf-huruf ni lah Nun, Qaf, Sad, Ain, Sin, Kaf, Mim, Lam. Okey, huruf-huruf ni 6 harakat. 6 harakat lah, awak kena baca panjang. Okey, kalau yang awak jumpa dalam Al-Quran huruf-huruf ni ha, ya, ta, ha, ra. Huruf ni awak baca 2 je. Saya bagi contohnya dekat sini. Contohnya kat sini awak tengok Sebab apa beza dia? Okey, sebab kan kalau ejaan huruf ha, awak nampak ejaan huruf ha, nampak tak? Ha alif kan? Ni mat asli kan? Dia alif. Okey. Ya alif ya, ta alif ta, ha alif ha, ra alif ra. Okey. Ha ya ta ha ra ni 2 harakat je sebutannya. Contoh kat sini nampak? Ya. Nampak kan ya ni kan? Nampak ra ni? Kan ejaan dia ada alif kan? Dia sebab 2 huruf je, nampak 2 huruf, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, betul? Okey, bila dia 1 2 2 je huruf, okey, bagi sebutan huruf-huruf ni dia perlu baca 2 harakat je. Kan awak nampak kan? Mesti awak pun tertanya-tanya juga kan, macam Yasin contoh, kenapa ya ni tak 6, sin boleh pula 6 kan, kenapa? Awak tengok ejaan sin, kalau kita eja sin ya nun ada 3 huruf kan, betul? Sin 1, ya 2, nun 3, betul? Okey, ini dah 3 huruf. Sama juga dengan qaf. 3 kan? 1 2 3. Betul? Nun 1 2 3. Okey, itu untuk dia punya harakat. Tapi sekarang mukhaffaf ni okey, tidak diidghamkan. Maksudnya huruf-huruf ni kan tak perlu nak masukkan dah. Sebab apa? Sebabnya kita tengok di sinilah contoh saya bagi kat sini kan, alif lam ra. Okey, nampak? Ni awak tengok lam ni kan, panjanglah 6 harakat, ra 2 harakat kan. Kita tengok ejaan lam, lam alif mim, lam. Mim ni dia bertemu dengan ra kan. Dia tak perlulah nak masukkan lagi dah. Tak perlu, mim dengan ra tak perlu masukkan. Sebut je huruf lam ra, tak perlu sebab dia bukan huruf yang sama pun. Kalau hukum tajwid yang lain pun mim bertemu ra kan idgham bila gunnah kan, tidak diidghamkan. Macam itulah. Sebab tu dia panggil ringan. Dia senang sebut macam biasa je, mi lam ra, macam itu. Sama juga dengan yasin kan, ringan je sebutlah. Okey, qaf, sebab awak tengok kat sini kan mat aslinya, hukum mat ni kan, ya, lepas tu kat ujung ni nun mati, betul kan? Ni qaf mat asli kat tengah-tengah. Sama juga waw kan. Okey, jadi hurufnya ringan. Maksudnya tidak perlu diidghamkan, boleh sebut macam tu saja. Tidak perlu dimasukkan ke dalam huruf selepasnya. Okey, ini antara contoh harfi huruf. Okey, bagi contoh, tengok sini. Bagi contoh musaqqal ni, berat yang boleh diidghamkan, boleh dimasukkan. Okey. Tengok contoh di sini. Nampak jelas? Okey, nampak alif lam mim. Okey, awak tengok ejaan lam. Nampak ni? Nampak tak ejaan lam ni? Nampak huruf mim kat ujung ni? Okey, tengok sebelah dia. Dia bertemu dengan mim kan? Okey, kalau dalam hukum tajwid pun mim bertemu mim, apa hukum dia kan? Idgham mislain, betul? Sama. Dia bila bertemu ni pun bacaan dia kena diidghamkan. Dimasukkan, boleh dimasukkan. Itu yang digelar musaqqal, berat. Boleh dimasukkan. Huruf mim dengan mim boleh bertemu. Dia boleh dimasukkan lah. Boleh kawan orang kata. Itu yang dikata harfi musaqqal tu lah. Hurufnya berat lah, boleh diidghamkan lah, nak senang ingat. Okey, sama juga dengan ta sin mim, sama juga kan. Awak tengok sini huruf sin dengan mim, nampak huruf nun kan. Kalau macam nun mati ni pun bertemu mim kan, dalam hukum tajwid pun kena baca macam mana kan, kena baca idgham kan, kena baca dimasukkan. Huruf ni kena masukkan kepada huruf selepasnya. Itulah yang dikata mad lazim harfi musaqqal. Okey, boleh faham tak? Saya harap awak bolehlah faham sikit-sikit. Okey, cukuplah sekadar untuk hari ini mad lazim harfi. Okey, tugasan murid-murid sangat mudah. Saya nak okey, awak nampak kan contoh yang saya buat macam gini ni.
Nampak kan? Saya nak awak tak perlulah salin yang ini. Awak salin je yang ni. Kita tajuk dia mad lazim. Awak salin terus mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, tulis kat sebelah dia tidak diidghamkan. Mad lazim harfi musaqqal boleh diidghamkan. Awak salin contoh yang saya bagi ni 4 ni kan, ada 1 2 3 4, betul. Okey, awak salin 4 ni, betul buat macam ni, macam saya buat anak panah macam ni. Okey. Nampak kan? Jelas ke ni? Okey, ni nampak. Awak salin. Lepas tu saya nak awak rakam audio ataupun video, tak kisahlah. Rakam audio, awak sebut. Ingat yang panjang ni, tanda panjang ni kena 6 harakat. Yang tak ada ni 2 harakat sahaja. Contoh alif ni tak ada harakat. Alif lam ra yasin qaf nun. Okey, sebelah dia mad lazim harfi musaqqal. Alif lam mim ta sin mim. Macam itu je. Sebut. Saya nak awak rakam audio, sebut huruf ni lah, huruf. Okey. Dia faham, jelas. Cukuplah sekadar untuk hari ini, insya-Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.